wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina qurrati a'yunina Muhammadin afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna was sa'ba sahla idza syi'ta sahla. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء على الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada majlis Masjid Nurul Hidayah kerana menjemput sekali lagi ke masjid ini. Jadi buat kali kedua saya datang ke masjid ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan juga terima kasih juga kepada setiap AJK masjid yang kita kata berusaha menghidupkan masjid kita. Walaupun di musim PKP ni masjid masih terus dengan kuliahnya, masjid terus dengan jamaahnya. Mudah-mudahan kalau kita hidupkan masjid ni, maka masjid ni ada ruhnya. Maka Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barakah bagi orang-orang yang ada di dalam masjid. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada musibah yang menimpa umat Islam hari ini. Jadi tajuk kita malam ni, saya ni sebenarnya jemputan, bukannya kita kata ada waktu-waktu bulanan ataupun sebagainya. Saya sebenarnya hujung bulan macam ni saya ada kuliah di kampung di Kedah. Saya ada program di Kedah, balik kampung, kemudian ada kuliah di sana. Oleh kerana ada PKP, jadi saya tak balik. Ada kekosongan, Imam Bad kata mai sini Bad satu malam, jadi saya pun datang. Imam Bad banyak kali tanya saya waktu kosong untuk masuk dalam satu slot ke di masjid ni, tapi saya tak ada lah. Cuma nak memeriahkan masjid lah, no? Bukan kata kita ada ilmu apa dah, nak memeriahkan majlis di masjid ni. Jadi saya duk fikir-fikir, kalau dah Imam Bad selalu duk tanya tu, kalau ada kekosongan, jadi saya duk cadang begini. Jadi saya nak buat tajuk tentang Qasasul Anbiya, cerita para Nabi. Jadi kalau ada peluang, saya akan datang, saya akan buka satu kisah Nabi, bermula daripada Nabi Adam. Kemudian nanti kalau ada lapangan masa yang lain lagi, saya datang lagi insya-Allah. Seterusnya Nabi Idris dan sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa saya pilih tajuk untuk baca kisah nabi-nabi ini? Pertama kerana kisah para anbiya ni dia ada tauladan. Bagi yang mempunyai ulil albab, yang ada mata hati, dia boleh ambil pengajaran daripada kisah para nabi. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah para nabi, para alim ulama, para sahabah. Ada banyak tauladan yang kita boleh ambil dan hikmah-hikmah daripada cerita tersebut. Mudahan kita jadikan dia satu pedoman dalam hidup kita. Jadi malam ni saya cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang mula-mula, yang pertama, dan juga dalam masa yang sama manusia yang pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Jadi sumber kepada kisah nabi-nabi ini saya ambil dari kitab-kitab lah, kitab-kitab para alim ulama yang mereka karang. Dan orang alim ulama ini, kisah para nabi ini diambil berdasarkan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, dan sebahagiannya daripada Israiliyat. Sebahagiannya daripada Israiliyat, iaitu diambil daripada kitab-kitab Bani Israel. Ada sebahagian yang kita tak boleh ambil, ada sebahagian yang kita tolak, tapi ada sebahagian yang
selagi tak menyalahi nas hadis Al-Quran, maka kita ambil lah, kita boleh ambil. Jadi kita hanya ikut mana yang ulama ceritakan, kita ceritalah. Baik. Saya tak mana jam tu jam. Tak nampak jam lagi, susah nak set masa. Untuk kisah secara penuhnya memang tak dapatlah. Nak cerita penuh memang tak dapat, sebab waktu kita pun suntuk tak sampai sejam pun kan. Sampai insya kita akan berhenti. Jadi kita cerita qadar yang mana sempat, qadar yang mana dapatlah. Baik. Jadi semua orang tahu Nabi Adam adalah bapa kepada seluruh manusia yang Allah jadikan di muka bumi ini. Allah ciptakan Nabi Adam ni daripada tanah. Ketika mana malaikat dah dicipta, jin pun dah dicipta, maka Tuhan kata nak jadikan khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi nak jadikan seorang khalifah, ketua lah kita katakan, di muka bumi ni. Lalu malaikat tanya, ataj'alu man yufsidu fiha, nak bagi jadi orang yang suka buat kerosakan kah? Man yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan suka menumpah darah, suka berperang, nak bagi jadi hak tu kah? Tanya kepada Tuhan lah para malaikat ni. Sebab apa? Sebab sebelum daripada Allah jadikan manusia tu di muka bumi ni, Allah dah jadikan berbagai-bagai jenis hidupan dah. Binatang Allah dah bagi jadi sebelum manusia, dan makhluk yang Allah bagi jadi sebelum manusia juga satu golongan dinamakan jin pun Allah ciptakan sebelum manusia. Dan sebelum-sebelum tu pun ada makhluk-makhluk lain yang Allah bagi jadikan yang telah pun pupus. Disebut di sebahagian kitab bahawa sebelum daripada manusia ni ada dah beberapa jenis makhluk. Salah satunya jin, salah satunya bin ataupun bun. Yang tu kita dah tak dengar. Dah tak ada di muka bumi ni. Dikatakan bahawa mereka ni berperang sesama mereka. Bila Allah jadikan jin ni berperang pula dengan bangsa bun ataupun bin ni, maka rosak habis, binasa habis, tak ada. Yang tinggal akhirnya jin. Lalu malaikat pun tanya, nak bagi jadi hak lagu tu juga kah? Hak suka berperang, hak suka buat kerosakan di muka bumi ni. Tapi Tuhan kata apa? Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Maka Tuhan pun bagi jadilah Adam alaihissalam daripada apa? Daripada tanah. Maka Allah pun perintahkan malaikat untuk nak mengambil apa kita kata tanah di muka bumi. Tanah di muka bumi disebut di dalam sebahagian kitab, di dalam Tarikhul Khamis, bahawa jin ni iblis ni dulu nama dia Azazil. Dia penghuni langit pertama, dia penjaga langit pertama, dia ketua malaikat di sana. Bila dia tahu kata Allah nak bagi jadi ketua, dia cemburu. Belum lagi jadi, tapi bila dengar kata nak bagi jadi, dia cemburu. Nak bagi jadi daripada tanah, maka dia turun siap-siap ke muka bumi ni. Dia pergi jejak habis tanah-tanah ada di muka bumi ni. Itu hasadnya iblis kepada Nabi Adam dan bangsa manusia ni. Sebab apa? Sebab iblis ni dia ada keistimewaan suatu ketika dulu. Dia ketua malaikat langit tu, dia ketua, dia penjaga. Bahkan sebahagian malaikat ini meminta nasihat pun minta nasihat daripada dia. Maka dia ni ada, kita kata, satu keistimewaan pangkat di langit ni. Bila Allah nak jadikan orang yang pangkatnya lebih daripada dia, dia cemburu lah kan. Lagu kita ketua, ada orang nak ambil jawatan kita kan. Kita rasa lain macam. Jadi iblis ni macam tu, sifat iblis. Dia pergi jejak tanah di muka bumi ni. Supaya apa? Tanah dia ambil ni kesan daripada jejakkan kaki dia. Maka Jibril turun ke muka bumi. Dia pergi ambil tanah di beberapa tempat. Ambil campur-campur tanah lah. Jadi ada tanah hitam, ada tanah putih, ada tanah berbagai-bagai tanah untuk dijadikan lembaga Adam. Sebab itulah anak cucu Nabi Adam ni ada berbagai
color mengikut color tanah. Ada hak jenis color hitam, keluar anak cucu dia color hitam. Ada hak jenis putih, keluar putih. Ada hak kuning, keluar kuning. Ada hak jenis tanah merah sikit, jadi putih-putih merah sikit kan. Dia ada bagai-bagai color. Manusia ni warna kulit dia ikut warna tanah. Tak ada hak color hijau, color biru, tak ada lah. Sebab tanah tak ada color biru, tak ada hijau. Hak tu kecualilah, dikecualikan hak lah. Incredible hak. Hak tu dia bukan dari tanah bumi tu. Dia hijau. Hak lain semuanya ikut tanah bumi. Jibril turun nak ambil tanah. Ketika mana sebelum daripada Jibril turun ni, dia mendengar titah perintah Allah bahawa nak dijadikan daripada dia ni manusia, khalifah. Dan Allah menyebut juga bahawa orang akan lahir daripada dia anak cucu daripada khalifah ni yang amalnya soleh masuk dalam syurga, yang amalnya buruk masuk dalam neraka. Sedih bumi ni. Disebut di sebahagian kitab tarikh, disebut bahawa bumi ni bersedih sehingga menimbulkan air mata air di muka bumi ni. Timbulnya air mata air ni disebut oleh ulama bahawa kerana bumi ni sedih. Sedih. Allah A'lam lah disebut cerita begitu kan. Maka bila mana malaikat Jibril nak ambil, bumi kata, nak ambil buat apa? Jibril kata, Tuhan suruh ambil, nak buat khalifah. Maka bumi kata tak boleh. Sebab apa? Nanti hang ambil daripada tubuh aku, dan daripada dia jadi orang yang bermaksiat kepada Allah, aku tak rela. Aku tak mau juzuk badan aku ni jadi makhluk yang perosak. Seperti mana jin-jin yang duk buat kerosakan di muka bumi ni. Dia tak mau. Jibril pun patah balik. Perintahkan Israfil, sama juga. Israfil turun, bumi tak bagi. Perintahkan Mikail, bumi tak bagi. Perintahkan Izrail, bila bumi tak bagi, dia kata tak boleh. Maka kata Izrail, hang tak bagi ke, hang apa ke, Tuhan perintah aku ambil juga. Maka Izrail pun ambil tanah di muka bumi. Oleh kerana itu, hikmahnya Izrail boleh mengambil tanah di muka bumi ini, maka Allah bagi mandat jawatan untuk mencabut nyawa kepada Izrail. Sebab dulu dia yang berjaya ambil, dia tak ada belas kasihan. Bumi duk kata minta tak boleh, tak ada excuse. Tuhan perintah aku kena ambil. Maka dia jugalah yang akan mencabut nyawa manusia. Itu Allah bagi kepada dia sebab dia yang berjaya ambil tanah. Diringkaskan cerita, jadilah lembaga Adam. Sikit-sikit cerita permulaan dah berapa minit dah. Bila jadi lembaga Adam, Allah perintahkan suruh sujud, betul tak? Suruh sujud. Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama mata benda kan. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Nama apa? Khilaf ulama. Ulama mufassirin ni berkhilaf-khilaf makna asma' tu apa? Nama apa? Ada yang kata nama anak cucu, ada yang kata nama mata benda dan sebagainya. Sehinggalah menjadi sebab untuk malaikat tunduk kepada Nabi Adam. Apa kemuliaan yang ada pada Nabi Adam? Ilmu. Sebab itu malaikat tunduk. Maka Tuhan perintahkan tunduk kepada Nabi Adam. Sebab apa? Ilmu lah. Jadi kita ni, manusia ni, kemuliaan kita ada pada apa? Pada ilmu. Apabila kita ada ilmu, maka kita ada kemuliaan. Kenapa? Ilmu itu daripada Allah. Allah yang ajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Maka ilmu yang daripada Allah itu menyebabkan malaikat semua kena tunduk. Sebab ada sesuatu yang hebat pada Nabi Adam. Ilmu. Tak ada benda lain. Malaikat ni daripada cahaya. Nak nisbah kekuatan malaikat. Malaikat ni hebat, besar, dia berkali-kali ganda, bahkan lebih besar daripada bumi ni lagi. Nabi kita pernah melihat Sayyidina Jibril 2 kali ketika dapat wahyu. Ketika Isra' Mi'raj di Sidratul Muntaha, bila Jibril tunjukkan rupa sebenar dia, penuh langit ni. Badan Jibril tu memenuhi ruang langit ni. Nabi tengok dari sana timur, barat, penuh dengan sayap Jibril. Besar dia.
Hebat. Nak banding dengan manusia ni kecil je. Lagu kuman, lagu semut dia nisbah dengan malaikat. Apa kelebihan manusia sehingga malaikat kena sujud ni? Ilmu. Kita jangan jadi orang yang hina dengan sebab ketiadaan ilmu. Kita kena ada ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu dengan ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Jadi tunduk semua malaikat. Iblis tak mau tunduk. Aba wastakbar. Dia sombong. Maka Tuhan kata dia ni wa kana minal kafirin, dia orang kafir. Sebab apa? Dia tak mau sujud kepada Nabi Adam. Sebab apa? Dia kata aku daripada api, dia daripada tanah. Aku lagi elok, dia tak elok. Dia punya kias. Dia punya perbandingan. Dia kata tanah lagi baik daripada api. Dia makhluk pertama yang membuat perbandingan. Dia kata kami lagi baik. Padahal sebenarnya tanah dengan api, tanah lagi baik 1000 kali lagi baik daripada api. Api tak stabil, tanah ni stabil. Tanah tempat bertapak semua manusia, semua binatang, semua makhluk berdiri di atas tapak, berdiri di atas tanah. Tumbuhnya segala tumbuhan di atas tanah. Dalam tanah ni ada segala benda-benda yang mahal, ada minyak, ada emas, ada galian, ada segala-galanya dalam tanah. Dalam api apa? Api ni hanya merosakkan saja. Jadi tapi dia kata dia sombong sebab dia tengok pada zahirnya, dia kata api ni lagi baik. Maka dia tak mau sembah. Bila tak mau sembah, Allah laknat dia. Allah laknat dia, maka dia diusir. Dia tidak lagi boleh masuk ke syurga. Kemudian Allah jadikan, ringkasnya lagi cerita, Allah jadikan Hawa daripada tulang rusuk yang kiri. Tulang rusuk yang paling last sekali, yang paling bengkok. Sebab tu rusuk lelaki kurang satu di sebelah kiri. Kan? Kita ni ada kurang satu. Kalau bilang hak perempuan ada lebih satu, hak kita kurang satu. Kiri dengan kanan, hak belah kiri kita tak ada satu. Tak cek, terecek. Buat X-ray. Cek tengok hak orang lelaki mesti kurang. Kalau lebih maknanya dia bukan lelaki. Dia mesti kurang lah, kejadian macam tu. Adalah kurang satu. Daripada rusuk yang bengkok. Sifat perempuan ni begitu. Kata Nabi, perempuan dijadikan daripada rusuk yang bengkok. Kalau kita biar, dia akan terus bengkok. Kalau kita duk pekerah nak perbetul, dia akan patah. Habis tu nak buat macam mana? Cakap dengan dia lemah lembut. Perempuan macam tu. Kadang kita tak boleh biar. Kadang dia buat salah, jangan duk biar. Kita nak kerah dengan dia pun tak boleh. Maka cakap dengan yang lemah-lemah lembut dengan dia. Tunjukkan dengan cara yang lemah lembut. Maka insya-Allah dia boleh ikut. Itu Hawa. Dia jadikan daripada rusuk Nabi Adam. Di mana Hawa dijadikan? Di syurga. Nabi Adam dijadikan, diambil dari dunia. Lelaki ni barang dunia, barang bumi. Dari tanah. Hawa daripada syurga. Hawa dijadikan dalam syurga. Dia ambil tulang rusuk. Sebab itulah lelaki dia tak pernah cemuih dengan perempuan. Sebab barang dari syurga. Dia hak lain cemuih. Tapi dengan perempuan ni, orang lelaki ni dia tak pernah cemuih. Dan sebab itu jugalah di antara hikmahnya lah kan, ulama kata perempuan boleh memakai sutera dan emas. Orang lelaki tak boleh pakai. Sebab apa? Perhiasan syurga. Emas, sutera, itu semua perhiasan syurga. Lelaki tak boleh pakai. Sebab lelaki ni main daripada tanah, daripada bumi. Bila Allah bagi jadi Nabi Adam pasangannya Hawa, dikahwinkan Hawa dengan Adam. Nabi Adam bila jadi saja, dia sedang-sedang tu, dia tengok ada seorang wanita di sebelah dia, dia pun nak pegang Hawa. Sifat kita kata gelojoh orang lelaki ada. Dia nak pegang Hawa. Maka malaikat kata tak boleh sentuh lagi. Dia kata apa, siapa tak boleh? Dia dijadikan untuk aku, kenapa aku tak boleh sentuh? Kata malaikat, sehingga kamu berkahwin dengannya, sehingga kamu bayar maharnya. Apa mahar dia? Mah kahwin, nak kahwin, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut di sebahagian kitab begitu. Disebut di dalam apa kitab Mawahibul Ladunniyah, berselawat kepada Nabi 3 kali, itu sebagai mahar. Mahar Nabi Adam nak kahwin dengan Hawa pun kena selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Ibnul Jauzi menyebut di dalam kitab Salwatul Ahzan tentang cerita ni. Kemudian bila kahwin, duduk bersenang lenang di dalam syurga.
Tetapi Allah menyebut buatlah apa pun dalam syurga ni, satu benda aja jangan buat, apa dia? Jangan makan pohon buah larangan di dalam syurga. Yang masyhur kita duk panggil pokok khuldi, pokok khuldi. Pokok khuldi tu pokok apa? Khilaf ulama sebenarnya. Ada ulama kata dia buah tin. Ada yang ulama mufassir kata buah anggur, ada yang kata pokok kurma dan sebagainya lah. Tidak ada dari hadis yang menentukan bahawa pokok tu pokok apa. Cuma ada dicerita di sebahagian daripada kitab-kitab Bani Israel ada cerita. Tapi tidak ada wahyu yang menceritakan tentang pokok tu pokok apa. Jadi khilaf ulama. Yang mana kita panggil pokok buah khuldi. Sebab apa khuldi tu maksudnya berkekalan. Sebab apa? Sebab iblis tipu. Iblis kata kalau makan ni akan hidup selama-lamanya dalam syurga. Tuhan larang jangan makan buah ni. Ada sebahagian riwayat yang menyebut kenapa Tuhan larang makan buah ni? Kerana bila makan saja buah ni maka akan rasa sakit perut. Itu sebahagian riwayat lah yang disebut di dalam kitab-kitab tarikh kan. Kalau makan buah ni sakit perut. Kalau sakit perut nak berak kat mana? Syurga tak ada tandas. Nak tandas, hantar ke muka bumi, berak ke muka bumi. Kat syurga tidak ada tandas. Sebahagian riwayat cerita macam tu. Ada sebahagian riwayat ni tak cerita pun sebab dia yang macam tu. Cuma ada sebahagian kata sebab dia sakit perut. Allah larang. Hikmahnya lah. Siapa pun yang jadi Nabi Adam, siapa pun yang Allah bagi jadi, dia akan makan buah tu. Dia akan makan buah tu. Sebab itu ketetapan Allah. Cuma asbab Allah nak menghantarkan Nabi Adam ke muka bumi, Allah buat dia macam tu. Allah kata jangan makan. Maka tapi makan juga. Iblis tahu benda ni. Iblis diusirkan daripada syurga. Dia tak boleh duduk dalam syurga dah. Dia tak boleh masuk dalam syurga. Maka dia menanti-nanti di pintu syurga. Macam mana dia nak tipu? Sebab dia dah berjanji dengan Tuhan. Dia kata aku akan sesatkan anak Adam. Aku akan sesatkan Adam dan anak cucu dia. Illa ibadakal mukhlasin, kan, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas sahaja yang aku tak boleh tipu. Hak lain semua aku nak pelingkup. Kata iblis. Tuhan kata tak apa, ikut hang. Nak tarik siapa nak ajak masuk neraka kalian silakan. Tapi hamba-hamba aku yang bertakwa yang ikhlas hang tak boleh. Tu jadi iblis masih lagi boleh naik turun di langit. Allah tak haramkan lagi dia naik ke langit. Cuma tak boleh masuk ke dalam syurga. Kalau kita mengikut riwayat yang menceritakan bahawa Nabi Adam tu di syurga di langit. Ada banyak riwayat lah. Kita tak nak cerita semua, tak sempat. Jadi iblis ni ketika mana tak mau sujud kat Nabi Adam, Allah haramkan dia daripada masuk syurga. Tapi masih boleh naik sampai ke langit ke-7. Sehinggalah Nabi Idris diangkat naik ke langit. Dia duduk di langit ke-7. Maka Nabi Iblis tak lagi dibenarkan naik sampai langit ke-7. Dia hanya boleh naik sampai ke langit ke-6 saja. Naik turun sampai langit ke-6. Sampailah di zaman Nabi Isa AS, Nabi Isa diangkat pula naik ke langit yang ke-4. Maka Iblis diharamkan naik sampai langit ke-4. Dia hanya boleh naik sampai langit ke-3 sahaja. Sehinggalah zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka total semua langit dia tak boleh naik. Ketika dapat wahyu jadi rasul umur 40, nak hampiri langit pun tak boleh, naik saja ditembak oleh malaikat. Itu iblis. Jadi masa ketika Nabi Adam di syurga, dia masih lagi boleh naik di syurga. Sebab tu dia boleh menyesatkan Nabi Adam. Bagaimana cara dia? Dia tunggu di pintu. Di pintu syurga. Lagu siapa? Aku tunggumu di pintu syurga. Iblis tunggu awal lagi. Berapa lama dia tunggu? 300 tahun. 300 tahun dunia. 300 tahun dunia. Bersamaan dengan lebih kuranglah 3 jam akhirat. Sebab apa? Sebab satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Nabi Adam masuk syurga berapa lama? Sekerat hari je. Dijadikan hari Jumaat, dikeluarkan juga hari Jumaat. Tak sampai 1 hari pun Nabi Adam duduk di dalam syurga. Tapi 1 hari akhirat, iaitu 500 tahun lebih kurang sebahagian riwayat sebut. Nabi Adam ada dalam syurga lebih kurang 500 tahun sebahagian riwayat.
Sebut begitulah. 300 tahun tunggu. Nak tipu. Sampailah keluar Tawus, disebut dalam kitab Tawus. Ada riwayat sebut cerita macam tu. Saya cerita yang disebut kan, riwayat cerita. Tawus keluar. Apa dia? Tawus binatang apa? Tawus ni adalah burung merak. Burung merak adalah salah seekor burung daripada syurga. Dia binatang dalam syurga. Bila dia keluar, burung merak ni di dunia pun segak kan. Segak dengan ekor dia lagu kipas tu kan. Di syurga dia lagi segak daripada dunia ni. Binatang syurga bukannya biasa-biasa kan. Bukan biasa-biasa, luar biasa. Hebat. Bila keluar saja takjub iblis tengok, hebat sungguh, binatang apa lawa sangat. Maka dia pun panggil, dia kata, hang siapa? Dia kata, aku Tawus. Dia kata, hang mai dari mana? Dia kata, aku mai daripada kebun-kebun syurga. Aku mai daripada kebun-kebun syurga yang didiami oleh Adam dan Hawa. Maka kata iblis, hang buat apa khabar tentang Adam? Apa cerita? Maka kata Tawus, dia kata, Adam sedang menikmati nikmat di dalam syurga bersama Hawa dan kami ini berkhidmat kepadanya. Maka kata iblis, bolehkah? Boleh tak? Boleh tak? Hang tolong aku. Tolong aku, bawa aku masuk jumpa dengan Adam. Aku ni nak sampaikan beberapa nasihat kepada Adam. Kata iblis, nak menasihat Adam, tolong bawa jumpa dia Ustaz. Kata Tawus, apa susah, pergilah jumpa malaikat Ridwan, dia penjaga syurga. Hang jumpa dia, pergi scan apa semua kan. Scan dulu, isi nama nombor telefon, masuklah. Tak ada tu tambahan kan. Jadi kata iblis, tak boleh, Ridwan tak bagi aku masuk. Dia dari api, panas sangat, scan terbakar, tak boleh. Ridwan tak boleh pergi masuk. Sebab apa? Sebab dia iblis. Allah dah larang dia, tak boleh dah masuk syurga. Maka Tawus kata, pasal apa Ridwan nak larang? Hang nak masuk bagi nasihat. Pasal apa dia nak larang? Apa sebab dia nak larang hang pula? Nak masuk bagi nasihat benda yang baik, takkan dia nak larang. Hang ni siapa sebenarnya? Dia tanya iblis tu. Iblis tu kata, aku ini malaikat muqarrabin. Iblis tu tipu. Tawus ni tak pernah tengok. Dia kata, aku ni malaikat muqarrabin. Maka aku ni nak bagi nasihat kepada Adam. Maka Tawus kata, kalau macam tu minta kat Ridwan lah. Ridwan tak bagi. Bila Ridwan tak bagi, dia kata, apa siapa Ridwan tak bagi? Dia kata, sebab aku nak bagi nasihat ni secara serahsia sebenarnya. Aku tak habaq pun dekat Ridwan. Malaikat Ridwan kata aku nak bagi nasihat. Tu yang dia tak bagi aku masuk. Malaikat Tawus kata, pasal apa? Tak habaq lah nak bagi nasihat. Dia kata, tak boleh, ni rahsia. Maka Tawus pun kata, nasihat apa rahsia? Kalau rahsia bukan nasihat. Benda-benda rahsia ni selalunya tak baik, bukannya nasihat. Kalau nasihat dia takkan jadi rahsia. Cerdik Tawus, cerdik. Tapi iblis cerdik lagi daripada dia. Iblis kata apa? Kami malaikat muqarrabin ni, bukan malaikat muqarrabin, malaikat karubiyin. Dia kata dalam tarikh, kitab tarikh menyebut, iblis kata kami ni malaikat al-karubiyin. Kalau kami ni, tugas-tugas kami, mission kami ni semua rahsia-rahsia, tak boleh bagi tahu orang. Kalau bagi tahu orang, kan tu kami ni ejen rahsia punya ni. Maka tak boleh bagi tahu tugas kami ni kat siapa-siapa. Tawus ni pun duk fikir. Duk fikir, tak kenal lah kali. Iblis ni buat satu tawaran kat dia. Dia kata, mau tak? Hang tolong aku ajarkan kepada hang satu doa yang kalau hang baca doa ni, hang tak akan tua selama-lamanya, hang akan cantik selama-lamanya, tak beruban selama-lamanya. Tawus dengar tu, hak dah segak tu, dia dapat hak tu seronok. Kita pun semua bukan mahu tu tak. Kalau ada amalan awet muda ke, pakai nak kan. Tawus ni dia naknya tu. Bila dia nak, dia kata, aku ni bukan tak mau tolong dia kata, tapi memang aku tak boleh tolong. Tapi aku ada orang dalam yang rasa-rasanya dia boleh tolong. Iblis kata, bawa mai. Maka Tawus pun bawa lah. Siapa? Ular. Ular juga salah satu makhluk daripada syurga. Sebab tu kalau kita tengok ular ni cantik tidak? Ular ni kulit dia cantik. Kalau tak cantik orang tak ambil buat tali pinggang, buat beg. Sebab dia cantik.
Ular ni disebut di dalam saya cuma sampaikan apa yang disebut dalam kitab tarikh lah. Dia dulu di syurga besar. Bahkan dia ada kaki. Dia di antara binatang yang paling segak. Tapi oleh kerana kesalahan yang dia buat tu, Allah turunkan dia ke muka bumi, Allah cabutkan kaki-kaki dia sehingga dia berjalan guna perut saya. Dan juga Allah campakkan satu perasaan jijik kepada semua anak Adam bila melihat ular. Walaupun dia cantik, kita tak suka dia, betul tak? Ada siapa suka ular? Ada jugalah orang pelik-pelik belah ular Tapi ghalibnya tak ada siapa suka ular. Hatta ular tak berbisa pun kita geli nak pegang, betul tak? Ular sawah padi apa? Ular apa? Kecil tu. Sawah padi, ular lidi apa semua tu. Bukannya ada bisa pun, tahu tengok melompat ke semua, betul tak? Allah campakkan satu perasaan kepada anak Adam. Itu satu iqab, satu denda yang Allah bagikan kepada ular. Sebab apa? Sebab dia buat satu kesalahan, dia bersekongkol dengan iblis. Bila ular mai berurusan dengan iblis, tak syak dah kan? Panjang cerita dia ni, macam mana nak ringkaskan. Jadi kesimpulannya, ular tolong. Macam mana ular tolong? Dengan iblis ni bertukar menjadi asap. Dia masuk ke dalam badan ular. Maka ular ni pun masuk dalam syurga tanpa diketahui malaikat. Sampai di pohon khuldi. Kita sebut pohon khuldi lah kan. Dah semua orang sebut pohon khuldi. Iblis bernyanyikan siulan. Dia menyanyikan satu bunyi seruling yang merdu. Sehingga Nabi Adam dan Hawa ni bila dengar, dia rasa sedapnya bunyi mai mana, depa pun cari-cari. Sampailah di dekat pohon larangan tadi. Belok sampai di pokok tu depa duk jauh, tak berani mai dekat. Iblis pun kata, "Mailah dekat. Mailah dekat, kita sembang-sembang." Nabi Adam kata, "Tak boleh, Tuhan larang kami. Tak boleh, Tuhan larang kami." Maka kata iblis apa? "Tahu tak kenapa Tuhan larang kamu?" Ma nahakuma rabbukuma, melarang apa yang Allah melarang kamu semua tu tak lain tak bukan sebab apa? Sebab kalau kamu makan buah ni, kamu akan jadi orang yang kekal selama-lamanya ataupun jadi seperti malaikat, hidup selama-lamanya. Tu yang Tuhan larang hampa makan. Kalau hampa makan ni, hampa jadi macam malaikat, hampa hidup selama-lamanya. Kesian hampa, suatu hari nanti hampa akan mati. Nabi Adam pun tak tahu mati tu macam mana. Maka iblis ni pun explain kat Nabi Adam cerita mati ni begini. Dipujuknya Nabi Adam, tapi Nabi Adam tak tergoda. Dipujuk-pujuk tak termakan juga. Lah kali godalah Hawa. Hawa ambil makan. Cubalah rasa. Maka Hawa ni dalam tanpa pengetahuan Nabi Adam, dia pun ambil makan. Dia ambil, disebut di sebahagian riwayat di dalam kitab Tarikhul Khamis, ada sebahagian riwayat yang menyebut Hawa ni dia ambil 5 biji. Dia ambil rasa 1, sedap. Buah syurga mestilah sedap. Dia ambil makan 1, rasa sedap. Dia simpan 1. Dia bagi ke Adam 3. Dia bawa, "Wahai Adam, cubalah rasa sedap ni. Aku makan tak ada apa-apa pun, tak jadi apa-apa pun, cubalah rasa." Maka bila bagi ke Adam, Adam pun bagi balik ke Hawa 1. Dia pegang 2, Hawa 1. Sebab tadi Hawa dah makan, dia bagi 1. Maka hikmahnya apa? Hikmahnya dalam harta pusaka, lelaki makan 2 bahagian, perempuan makan 1 bahagian. Lizzakari mithlu hadzil unsayain kan? Itu dalam bab faraid. Siapa ngaji faraid, kalau harta ada 3 juta, anak lelaki dengan anak perempuan, anak lelaki dapat 2 juta, perempuan akan dapat 1 juta. Kalau 3 juta, kalau 3 ringgit, seorang 2 ringgit, ni seorang RM1. Kemudian hikmahnya perangai Hawa ini diwarisi sehingga ke anak cucunya. Apa? Dia bagi kat suami, dia akan sembunyi satu benda. Kan? Itu perangai isteri-isteri kan. Hak dia cerita kat laki dia bukan semua. Ada satu benda dia sembunyi. Tak percaya, cuba cek kan. Telah terbukti. Memang tradisi itu diwarisi oleh mak kita hak dulu, hak pertama tu. Dia akan sembunyi satu benda. Jadi bila makan sahaja, nak bunyilah tu. Bila makan saja sehinggalah tertanggal semua pakaian.
Kesimpulan cerita dia nak tutup kan sebab dah nak bunyi. Kesimpulan dia, Allah hantar mereka semua ke bumi. Siapa? Siti Hawa, Adam, Iblis, lagi siapa? Ular dan juga burung merak, mereka semua dihantar ke muka bumi. Nabi Adam bila mula turun di muka bumi, Nabi Adam ni tak panggung kepala berapa lama. Sebab apa? Malu dengan Tuhan, tak berani angkat kepala. Dan disebut di dalam riwayat bahawa Nabi Adam ni tinggi sehingga kepala dia tu belaga dengan awan. Tinggi tak kalau belaga awan? Tinggi ya. Kepala Nabi Adam tu duk belaga dengan awan, ketinggian dia tu bila turun ke muka bumi. Sehingga Allah dia sering mendengar tasbih malaikat. Sebab apa? Dulu dia pernah dengar. Waktu turun pun dia masih lagi boleh dengar. Sebab dia tinggi sangat, duduk di langit tu, dia duduk dengar lagi tasbih para malaikat. Maka Allah rendahkan sikit Nabi Adam sehingga menjadi 60 hasta. 60 hasta tinggi tak? Tinggi juga. Tinggi masjid ni berapa? Kah tinggi lagi kah? 60 hasta. Tiang tu pun dah berapa hasta dah kan? 7-8 hasta ke apa? 60. Panjang, tinggi. Dan disebut di dalam riwayat Nabi Adam ini bila kena saja awan di kepala dia tu, rambut dia di bahagian kepala ni luruh sikit. Luruh. Jadi botak sikit di luruh, jarang rambut di kepala ni. Benda tu diwarisi oleh anak-anak cucu dia laki-laki dapat semua. Kebanyakannya ada kepala di sini, tak ada. Itu Nabi Adam diturunkan di bumi India dan Hawa diturunkan di Arafah. Cerita dia saya banyak skip-skip lah, dan cerita dia masih panjang dan masih banyak. Cuma setakat itu sahajalah dulu. InsyaAllah pada kita kata pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaAllah ada rezeki, mungkin kita cerita pula kisah Nabi Idris dan seterusnya lah, insyaAllah. Nak cerita semua, naknya satu cerita ni sejam pun tak cukup. Saya pernah buka sirah ni, cerita Nabi Adam, pernah saya baca 2 ke 3 kali untuk kisah Nabi Adam sahaja. 3 kali saya baca untuk dalam masa 45 minit ke sejam macam tu. Cerita dia panjang kalau nak cerita banyak-banyak lah. Tapi kita tak ada rezeki, insyaAllah ini pun cukup lah nah. Alhamdulillah boleh dengar sikit-sikit. Lama tak dengar cerita Nabi-Nabi ni kan. Wallahualam. Kalau ada silap dan salah, saya minta maaf. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.